Alhamdulillah, ma taufiqi wa la intisami illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tamat-tamatnya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah himpunkan kita dalam bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. 4 bulan ni bulan haram. Dalam 4 bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal fajri wa layatil ashr. Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersumpah dengan 4 bulan Syahrul Haram. 10 ni yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah bagi orang yang masuk korban. Bagi 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah bagi orang yang tak masuk korban. Jadi amalan yang paling baik sekali kita lakukan dalam 10 hari ini bersedekah. Tiap-tiap hari bersedekah. Yang sebagaimana Nabi tengok Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi tunjuk kat sahabat, tengok Abu Bakar, tak ada orang sedekah tempat ni, dia pergi cari tempat lain. Tak ada. Dia jadikan 10 hari itu dia tak melepas diri daripada bersedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi himpunkan sahabat dia. Nabi kata, siapa yang bersedekah? Abu Bakar. Siapa ziarah orang sakit? Abu Bakar. Siapa ziarah orang mati? Abu Bakar. Dalam 1 hari itu Abu Bakar tak akan lepas diri dia daripada 3 amalan. Nabi kita sebaik-baik hari boleh bertemu 3 amalan ni. Sedekah, pergi ziarah orang mati, pergi ziarah orang sakit. Ini amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Oleh sebab tu, tambah-tambah lagi kalau bulan haram ni orang kena zalim. Orang kena zalim kita tolong, lagi bagus. Ini kelebihan dia. Maka kalau kita nak puasa tiap-tiap hari pun tak apa. 1, 2, 3, tiap hari nak puasa pun tak apa. Sampai 9, 10 tak boleh lah woy. 10 tak boleh. Macam hari ni bagi Ustaz adalah haram Ustaz berpuasa pada hari Sabtu. Bagi Ustaz hari ni, Ustaz tak boleh puasa pasal Ustaz puasa semalam. Sesiapa yang menjadikan Arafah pada hari Jumaat, maka hari ini adalah raya dia. Hari ni hari raya bagi Ustaz. Jadi Ustaz tak nak berlaku perpecahan. Ustaz tangguh puasa sama-sama dengan nampak pada hari Ahad. Maka timbul di sini sedikit perbahasan. Sebenarnya benda ni kecil dan mudah dipahami dan jelas dipahami. Pertama sekali, Ustaz kita nak puasa hari Jumaat ke hari Sabtu? Hari Jumaat ke hari Sabtu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang jelas. Nabi kata orang yang ada di Arafah, maka bagi kita yang tak ada di Arafah puasa. Very clear. Okey. Bagi di kalangan ulama hadis dia tak ada lagi dia akan terus beramal dengan hadis Rasulullah, terutamanya kes Arafah. Kes Arafah ulama hadis begitu tegas. Kebanyakannya ulama muhaddisin mengatakan bila orang berada di Arafah maka kita puasa. Pasal tu kebanyakannya orang berpuasa pada hari Jumaat, termasuk aku. Jadi kalau orang yang berpuasa pada hari Jumaat dah jadikan 9, maka hari ini 10 dia tak boleh puasa. Dia tak boleh puasa. Dia puasa semalam, dia puasa hari ini, dah jadi caca merebah dah. Dah jadi caca merebah. Baik. Yang kedua, bagi orang yang berpuasa pada hari Jumaat, ada hadis dalam kitab Bulughul Maram dalam bab puasa. Nabi kata jangan puasa pada hari Jumaat. Haram. Sayyidul ayyam. Penghulu bagi seminggu ialah hari Jumaat. Tak boleh kita puasa pada hari Jumaat. Nak puasa juga dia mesti kapit-kapit. Maksud dia Khamis, Jumaat, Jumaat, Sabtu. Sah puasa dia. Kalau saja-saja nak puasa bodoh, apa pun tak ada. Malah dia
Dia melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berpuasa pada hari Jumaat, dia tahu kata hari Jumaat tu ialah Arafah. Dia boleh puasa hari Jumaat tanpa kapit-kapit. Dia puasa Jumaat saja tanpa kapit-kapit. Jangan peningkan orang. Kita kata puasa kami kita macam mana? Puasa kami, puasa Jumaat, puasa Sabtu. Pening, jangan bagi pening. Kalau orang nak puasa direct boleh. Dia puasa kami dengan Jumaat tu oleh kerana Zulhijjah. Dan Sabtu tu Arafah. Okey. Tapi kalau dia tak mau ambil Khamis dengan Jumaat, dia nak puasa Sabtu untuk Arafah, sah. Kedua, bagi orang yang nak berpuasa pada hari Sabtu, hari Sabtu pun sah juga dalil. Pasal Nabi SAW, Nabi kata, setiap negeri, setiap negara tengok hilal, tengok bulan dia. Jelas. Semua ulama tak khilaf bab ni. Setiap negeri dia ada bulan, dia ada tengok ijtihad dia. Maka masalah puasa, masalah raya ditentukan oleh kerajaan, oleh negara dia sendiri. Nampak tak? Macam apa semua ikut silibus Putrajaya pada hari Sabtu. Tak salah, tak salah. Tak salah. Tak salah kalau kita puasa hari Sabtu pun memang tak salah. Segi sunnahnya tepat, semua tepat. Tapi bila kita main masalah tajuk ulama kita tengok bulan, ulama cuma kalau raya Aidilfitri tidak ada khilaf, ulama tak ada khilaf. Tapi bila main raya haji ada sedikit kekhilafan. Walaupun tengok bulan di situ disambung lagi. Nabi kata orang ada di Arafah kita puasa. Situ yang nampak keselesaan, agak selisih sikit je, tak banyak pun. Orang yang seronok dengan Sabtu, seronok dengan Jumaat, dan sudah khilaf banyak-banyak. Masing-masing tak pakai kemping untuk hari dia. Kedua-duanya sah segi syarak. Cari mana pun kedudukannya sah. Kita puasa Arafah. Nampak tak macam sampai Sabtu ni puasa Arafah, orang dah keluar daripada Arafah baru orang start. Contoh, tak kata pun. Cuma nak cerita saja. Sepatutnya kita Malaysia beza dengan 5 jam. Apa salahnya ijtihad kita pada sana? Orang yang beza kadang belasan jam pun boleh ikut Saudi, terutamanya di Arafah. Itu pendapat Ustaz. Jadi nak puasa hari Sabtu pun Nabi tak benarkan kita puasa. Hukum haram. Saja-saja nak puasa Sabtu haram. Saja-saja nak puasa Ahad haram. Mesti Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad. Supaya kita khilaf dengan orang Yahudi, khilaf orang Nasrani. Oleh kerana Sabtu tu hari ini jatuh Arafah, maka tak haram kita puasa Sabtu saja tanpa kapit-kapit. Clear tak? Nak bukti kata aku tak puasa, minum air. Bismillah. Ustaz tak boleh puasa hari ni. Pasal hari ni bagi Ustaz adalah raya. Tapi kita tak maulah masyarakat kita berpecah. Kita tangguh kita raya sama-sama pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Clear. Ustaz akan bagi peluang soalan nanti. Jangan tanya apa-apa. Awak jam pukul 11 ke? Okey. Arab Saudi. Allah. Yang kedua, hari ini kita pasal hari ini Ustaz Mai tadi ada kata hari ini hari Ustaz ke? Dia tak bersedia dengan buat buku dia. Jadi Ustaz pun tak akan masuk bab-bab dalam kitab, okey? Kita masih kalau Ustaz Mai selain daripada hari bukan jadual Ustaz akan sembang dengan bab-bab agama lah. Pasal Ustaz Yaakob daripada Merbuk. Hari ini di raya. Yang dia nak main susah. Terima kasih bagi ruang pada Ustaz. Pasal petang ni Ustaz nak bertolak korban dengan Ustaz Nur Abdul Musa, geng-geng dia semua di Terung, Perak. Okey, satu. Kedua, bab yang kedua ni bab berkenaan dengan kekah dengan korban. Apa beza dua-dua ni? Dua-dua ni tak beza segi hukum. Hukum sama, sunnah muakkadah. Ulama tak pernah bergenjak sikit pun tentang hukum dia. Cuma cara-cara dia berbeza. Akikah dengan korban, hukum dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut satu. Kekah
orang buat bagi pihak diri kita, bapa kita, mak kita, tok kita, waris kita, siapa pun buat untuk kita. Manakala pada nama korban, kita buat untuk diri kita. Clear? Dan apa nama, kekah, bila kita dah besar panjang, lah ni umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita kata aku ni kekah ke belum? Masa orang tua-tua dulu dia beranak, manalah mereka ni fikir nak kekah-kekah semua, betul tak? Lah ni baru duk main mengaji. Oh, ada kekah ke? Lah ni baru duk main, nampak tak? Ustaz-ustaz dulu, ustazah dulu yang pakai kain kelumbung, keluar jambui, ustazah dulu. Nampak tak? Dia nanti fatwa macam mana? Dia kata semua hidup kita ni, kalau kita boleh buat korban sekali pun jadilah. Betul tak? Hampa ni tahu apa? Hampa tak biasa hidup kat zaman dulu-dulu. Nampak tak? Kan orang tua-tua dulu bagi fatwa. Kita cuba tengok cara, kita jangan marah kepada ulama dulu, orang tua-tua dulu. Pasal dia nak dengan keadaan agama kekurangan, dia nak tangkap kita dengan agama tu bukan senang. Jangan kita kata dia ni jahil dah. Dia duduk zaman dulu, zaman caca merbah. Dengan ustazah pakai keluar jambui macam ni, saat ni baju jarang nak mampu kan. Zaman dulu. Kira lah ni dah berubah, alhamdulillah. Okey. Kekah ni kita tengok, kalau kita dah besar panjang, kita teringin nak kekah untuk diri kita, boleh tak boleh? Pasal kita tak tahu mak kita kekah ke tak kekah untuk apa nama diri kita. Salah satunya pasal Imam Ahmad bin Hanbal timbulkan perbahasan. Sikit je. Ini Imam Ahmad bin Hanbal saja. Anak-anak yang kadang-kadang katalah anak-anak tu belum baligh. Dia semayang, dia main subuh, dia pegang Quran. Anak-anak kita semua buat amalan-amalan yang baik. Oleh kerana mak dengan bapa tu tak kekahkan untuk anak-anak, amalan tadi tak sampai kepada mak bapa dia. Anak-anak yang belum baligh ni, semua amalan dia buat benda baik dapat kat mak bapa dia. Tapi oleh kerana mak dengan bapa tak kekahkan dia, tak sampai. Termasuk doa dia sebagainya. Maka kita pun jadi bimbang, dah besar panjang macam ni, teringin nak doa kat mak bapa kita. Adakah benda tu sampai? Tak sampai. Yang ni perbahasan cuma Imam Ahmad bin Hanbal saja, bukan perbahasan ulama yang lain. Okey. Pasal tu kita tengok hadis-hadis punya berlambak ni, yang mai kata bila besar boleh buat kekah untuk diri dia, walaupun umur 40 boleh kekah lagi. Kesemua hadis-hadis tu agak tak kuat, hujah dia tak kuat. Hadis itu datang dengan sirap bentuk yang betul-betul lembab, lemah sangat-sangat. Tetapi ada sikit saja hadis yang sebut kata boleh kekah bila mai besar panjang. Hadis ini disokong oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disokong oleh ulama-ulama hadis yang syadid, yang kuat-kuat sangat. Hadis ni ulama ni pakai, mengatakan kita umur tua pun boleh kekah untuk diri kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi dapat nubuah kerasulan dia, dapat nubuah dia, lepas pada tu tak berapa lama kemudian Nabi kekahkan untuk diri dia. Daripada hadis itulah yang ulama setengah ambil, kalau tua pun nak buat boleh. Ada faham? Apa kutuk pagi ni berdosa, apa puasa? Jaga puasa kamu semua kan? Boleh. Oleh sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal bahas lagi. Dia kata apa? Bagi orang yang buat dah dah baligh, umur dah lanjut dah terlepas daripada kekah. Terlepas daripada kekah, dia umur dah lanjut, dah tua dah. Tiba-tiba dia buat korban. Bila dia buat korban, automatik di situ tak perlu lagi kekah. Dah pun dikekahkan, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi orang yang dah tua, dia buat korban, dah dikekahkan. Maksudnya kekah dah tak perlukan lagi. Nampak tak? Jadi oleh sebab tu Imam Syafi'i berpegang dengan dalil ni, mengatakan orang yang dah tua-tua dulu tak tahu mak bapak, oleh kerana dia korban, automatik dikekah dah, maka semua amalan dia ada sakut paut dengan si mati. You all clear or not? Ada faham kan? Ini sikit-sikit lah, saya tak mau terlalu cabang-cabang, pening apa, okey? Benda yang asal-asal kecil-kecil saja, romba-romba, ada faham?
kecil-kecil saja. Okey, masalah korban dengan kekah. Korban dan kekah ni, korban ni dia ada 7 bahagian. Kita cakap masalah korban. Korban ada 7 bahagian. 7 bahagian ni macam kita tahu lah. Berapa hari lepas, minggu sudah, asal tak sampai seminggu, anak murid ustaz hantar kat ustaz korban lah. Korban tu dia tulis kat situ, ustaz tertengok-tengok kambing 7 bahagian. Ustaz pun diam, tak kata apa. Pasal Muslim, ustaz tolong dia bagi signal ke ustaz supaya jangan baca, jangan buat apa-apa kertas. Ustaz nak tengok lah, apa fashion ni, kambing 7 bahagian. Aku nak kata apa kat dia ni. Ustaz pun telefon dia. Ustaz, please ustaz, kalau dia tanya kambing 7 bahagian, ustaz mengaku sudah. Pasal orang ni tak pernah buat korban ataupun kekah. Pasal muslimat ni dia main kelas ustaz, macam mana pun dia tak mau dengar apa ustaz cakap. I want, dia kata saya nak kambing 7 bahagian. Dia tak mau dengar apa reason pun. Ustaz pun diam. Kata dia ni gila ke, kerek ke apa ke? Dan kawan dia pula kata ke ustaz, ustaz tolong ustaz, bagi dia peluang. Pasal dia tak pernah buat. Ini peluang untuk dia. Ustaz ambil nama sudah. Ustaz ambil nama dia seorang. Ustaz, saya faham ustaz. Kambing ni 1 bahagian saja. Sekok kambing seorang nama, tak ada 7. Tapi dia mau bagi 7. Nampak tak? Ini jenis hak kerek-kerek ni susah. Adik kita pun sabar dengan dia. Pasal bila ustaz tahu kata siapa ni, baru ustaz diam. Pasal dia bulan puasa, dia nak bagi makan kepada anak yatim. Bila nak bagi makan ke anak yatim, dia tanya bapa anak yatim ustaz, bapa yang asnaf dia tak mau anak yatim. Kita pun sebut anak yatim lebih kurang ada 25. Okey, dia kata dia nak bungkus bagi makan untuk buka puasa. Tu kita kata, ya Allah, anak yatim lain ustaz campur anak yatim ramai-ramai kat 200 lebih. I nak untuk anak yatim ustaz saja. Kalau dia ni kerek ke? Dia nak buat bungkus macam tu, nak bagi makan. Ada majlis kita catering. Ustaz Syul kata, dia tak mau catering. Ustaz kata orang yang bawa dia ibu tunggal. No, ibu tunggal tak payah, driver semua saya tak mau. Anak yatim saja. Alamak, jenis. Pening. Takkan orang yang bawa dia yang ni dia tak mau. Dia nak bagi makan anak yatim saja. Allah, pening nak bermuamalah dengan dia, ambil pening. Last sekali ustaz bincang dengan isteri ustaz, bincang dengan sahabat-sahabat, kita buat yang tak apalah, duit dia bagi tu kita buat. Kita kena pakai duit kita kena bagi makan ke anak yatim. Takkan semua orang ramai-ramai hak ni saja makan, bungkus yang ni tak, pening. Kita buat catering. Dia pun mai dalam majlis itu, dia nak serengok, kita kata kita buat catering. Macam mana boleh ramai macam ni makan? Tak apa, kita dah selesai. Semua dah selesai, dah settle. Okey. Dia pun pening anak yatim yang ramai. Semua dapat makan. Kami pakai duit kami senang. Rupa-rupanya dengar kawan ustaz, dia kata, ustaz, dia ni terlalu kedekut. Kedekut kelas A. Oh ya Allah, dia memang particular sangat-sangat. Duit raya pun dia bagi. Subhanallah. Sedangkan orang berkedudukan, orang kaya, ada company, semua macam-macam rezeki yang Allah bagi kat dia, Masya Allah. Tapi kawan dia ni baik, sangat-sangat baik. Dia mau kawan ni infak, bersedekah, supaya sifat keduniaan akan hilang. Itu tujuan kawan ni. Ustaz pun terimalah, kerek-kerek ni semua Ustaz terima. Tak kata apa-apa pun, baik. Kambing ada 7 bahagian kalau kita korban. Kalau kekah, Nabi sebut jelas. Hari ini kita tengok mai tiba dah masa dia, kita kena perbetul adat korban kita. Yang kita bawa adat ni perbetul kepada Islam balik. Mau tak mau kita ustaz kena berani tegur. Mau tak mau ulama kena berani tegur. Tak boleh kita dah lama dah masjid surau menjalankan aktiviti yang agak terlari daripada agama. Jadi kena betul. Kitab ada, syarah ada, ulama kita ada. Kita tak boleh sewenang-wenangnya cakap seronok. Kekah, Nabi kata kalau dapat anak lelaki 2 ekor, clear tak? Anak perempuan 1 ekor, clear sangat-sangat.
Maka ulama kata tak boleh ambil bahagian daripada lembu untuk kita buat kekah. Macam lembu ada 7 bahagian, kita ambil 2 bahagian lembu tu untuk kekah anak laki-laki kita. Tak betul. Ulama kata dia mesti binatang juga. Kalau nak buat lembu, 2 ekor lembu. Nak buat lembu juga mesti seekor lembu. Dia tak boleh satu bahagian daripada lembu tu buat kekah anak perempuan saya, 2 bahagian daripada lembu tu kekah untuk anak laki-laki kita. Tak betul. Tak ada langsung perbincangan sudut fiqh cakap macam tu. Maka bila mana ulama tak cakap macam tu, jangan kita memberanikan diri kita. Terutamanya keseluruhan ulama hadis setakat yang mengajilah. Kalau salah apa betul. Setakat kita mengaji, ulama kata kalau Nabi kata 2 ekor kambing, kalau dia nak ambil lembu, kias kepada yang asal. Hukum asal dia 2 ekor kambing. Dia nak buat lembu, mesti 2 ekor lembu. Kias daripada hadis tu. Settle masalah tu. Dia tak ada bahagian-bahagian. Terutamanya Nabi SAW, Nabi suka kalau orang yang buat bahagian ni adalah keluarga. Keluarga. Nak campur pun tak salah. Yang tu tak salah. Terutamanya ulama lebih suka 7 bahagian ni pada keluarga. Tapi kalau kita nak buat campur-campur dengan orang lain pun tak salah. Tak salah. Hamba kena betul. Jangan tukar skrip ustaz, jaga hamba. Oleh sebab tu mai satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni adalah hadis Abu Ayyub. Abu Ayyub saja yang meriwayatkan hadis ni tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat dia Abu Ayyub. Tiba-tiba mai seorang perempuan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak korban, dia kata. Dia dah ada duit, dia ada kemampuan, dia nak buat korban. Daripada zaman Nabi sampai ke hari ni, ya Allah Tuhan, memang orang perempuan lah yang paling suka berkorban banding dengan lelaki. Tapi segi hukum, orang yang sepatutnya masuk korban lelaki. Bila perempuan ni nak masuk korban, Nabi tanya dekat dia, hang ada suami tak? Dengar betul-betul. Abu Ayyub Al-Ansari do ada, Nabi do ada. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dalam bab korban. Dalam bab korban. Bubur tisu ke kain supaya dia tak kena kat hang sikit pun. Okey. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu cerita kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, ada suami dah? Ada. Maka Nabi tanya lagi, suami hang buat korban dah, masuk korban dah? Dia kata ada. Bila suami dah masuk, mencukupi bagi keluarga keseluruhannya di bawah tanggungan dia. Di bawah tanggungan dia, kalau suami dah masuk, sama ada satu bahagian atau sekor, ulama terlalunya berbahas kita sekor. Dia masuk, otomatik semua dapat, ding, keluarga semua dapat. Anak-anak dia, semua keluarga dapat. Nampak tak? Semua dapat. Itu hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bagi isteri yang dibenarkan keluar daripada kuasa rumah. Ini perbahasan ulama. Isteri yang dibenarkan keluar daripada kuasa rumah untuk bekerja, dia izinkan. Dia ada gaji, maka dia boleh buat korban. Tanpa rujuk kepada suami dia, dia boleh buat korban. Afdal kalau rujuk lagi bagus. Itu hak dia. Dia kena buat korban. Dia kena buat korban. Dan satu lagi, ada masa Ustaz cakap masalah. Lepas ni Ustaz buka 2-3 minit lagi Ustaz buka, okey? Masalah korban dengan ni. Korban kita tengok dia ada 3 bahagian. Yang pertama, fakir miskin 1/3. Clear tak? Satu fakir miskin 1/3 untuk orang yang masuk. Bahagian 1/3 kita bagi pada jiran-jiran kita 1/3. Clear? Clear sangat-sangat. Bila kita buat korban, kita tahu 1/3. Orang yang sepatutnya ambil daging-daging ni semua.
Masalah yang timbul bila orang yang tolong, orang yang sembelih, kok mana mai bahagian dia untuk diambil daging tu? Kok mana mai bahagian orang yang tolong, orang yang sembelih ada bahagian dia? Tambah-tambah kalau dia sembelih, dia kata kaki hak aku, ekor hak aku. Hang nak mampu hang ambil bahagian hak orang. Hukum terutamanya Imam Syafi'i mengharamkan ada upah berlaku dalam proses tu. Dia tak boleh. Dia tak boleh kalau setengah ada USD buat korban dan upah. 500, 50 tu untuk kita bagi pada. Pasal orang yang masuk korban, dia bagi duit, dia melingkup balik kampung. Nampak tak? Kita nak kena buat dia punya korban, dia nak tengok yang tu. Sebab disunatkan kita, bukan wajib, disunatkan kita masuk korban, kita sendiri sembelih satu. Dan kita sendiri tengok. Kalau mampu tak apa. Kita cakap masalah benda yang afdal. Okey? Benda yang afdal. Dia tengok. Macam di Tanah Arab, sampai masuk dia punya grup. Masuk hang dah buat grup. Dia sembilan dia lepas. Semua ni. Maka buat masing-masing. Kita di sini, kita lah seorang sembelih, kita lah nak lapar, semua kita. Yang depan ni pakai lari tengok. Yang pada tempat kita jenis fashion macam tu. Oleh sebab tu, boleh tak boleh orang yang orang yang lapar ni, orang yang yang buat kerja ni ambil daging, dia segi hukum memang tak ada hak, tak ada ruang untuk dia. Tetapi orang yang masuk korban ni, orang yang wakil pegang korban, dia kata, izinkan saya, hak orang yang masuk korban, hak kita yang 1/3 dapat, hak kita masuk korban, hak kita yang kita redha nak bagi kat dia, baru sah. Hak kita nak bagi dekat dia, masa dia tolong, baru sah. Maka dalam bab ni, adakah orang yang masuk bahagian tu tahu yang hak dia dah diambil? Dia kena, kita kena bagi tahu, kata hak hang ada berapa kilo, tapi kami ambil 1 kilo setiap bahagian hang, kami ambil dalam 2 kilo untuk bagi pada semua kaki tangan. Dia kena bagi tahu. Supaya kawan ni tak tahu kita makan daging dia, hukum berdosa. Kami Ustaz suka dengan Ustaz Azhar Idrus cakap bab ni. Haram. Bila dia ustaz yang berpengaruh cakap macam ni, laku. Hak jenis mamak-mamak macam ni dipertikaikan. Jenis ustaz-ustaz yang ada pengaruh ni, dia cakap, dia ada kesan dalam masyarakat. Jenis kita ni lebih kurang, aku pening hari ni, nampak tak? Maka ustaz-ustaz hari ni kena berani. Ustaz Adra Isul dah berani, Ustaz Harundin dah nampak dah. Kita tengok perkembangan ulama-ulama kita hari ni dah mula untuk sanggup nak membetulkan adat dalam masyarakat kita. Dan satu lagi, cara yang dibuat korban, dia tak boleh bagi so ada hati 7 bahagian tu, mesti 7 orang rasa hati tu. Dia tak boleh ambil satu ketul hati bagi oleh hang nak mampu. Semua bahagian tu dia dapat, termasuk dengan tulang-tulang dia. Kita tak boleh ambil tulang kita buah hasil, lepas tu kita masak, kita bagi makan suku-suku kita. Nak mampu. Maka Nabi kata tak boleh masak. Tak boleh masak daging korban, kita bagi pada orang fakir miskin. Hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram. Kita kena bagi bentuk mentah. Daging korban kita nak sedekah, kena bentuk mentah, tak boleh nak masak. Masak tu yang adat kita duk buat di surau, di masjid ni, dengan syarat kita ambil bahagian setiap orang yang masuk tu, kita minta izin dekat dia. Ni kami, boleh tak kami nak ambil tulang-tulang ni? Tulang-tulang kami tak bagi, kami nak makan suku-suku kami. Semua tu ialah hak orang yang masuk. Dia kena settle, ya Allah, dengan orang tu semua. Faham tak maksud Ustaz ni? Ustaz suka kali ni bila Ustaz macam ni semua cakap, tiba masanya aku pun sama. Tiba masanya kita, masalah ni sensitif dalam masyarakat kita. Mau tak mau dia kena perbetul keadaan. Dia kena perbetul keadaan. Dia tak boleh ambil berdaging tu. Dia kena bagi mentah. Nak bagi sedekah dekat orang mesti mentah. Mungkin mentah. Dia tak boleh ambil bahagian fakir miskin tu. Ada satu masjid sampai kali ni ketegak nak mampu. Dia tak pernah bagi mentah. Dia masak punya banyak, dia ikat macam tu, dia bagi ke orang. Tak boleh. Tak boleh.
Sampai kali ni ada yang ada di kalangan kampung kita yang ada kutik ni semua dia pergi buat. Ustaz pergi tempat dia. Ustaz kata pasal apa masak lepas sembahyang tu kami buat sup kami bagi. Hai tak boleh, hang nak mampu. Hang kena bagi mentah apa. Kumpulkan anak orang fakir miskin dia bagi. Pagi YB orang main bagi. YB kata dengan hang. Nampak dah dia kata alhamdulillah. YB ni support sudut dia perencah semua ni YB support. Ni tak betul. Yang mana tak betul kita kena tegur. Atau utamanya pasal usaha dok pergi majlis korban ni kita tengok ya Allah macam mana aku nak buat nak. Aku makan daging orang ke ni. Pasal dia panggil kita. Dia kita nak kata ni daging siapa ni? Ni daging korban Ustaz. Ni kita bagi makan semua orang. Nampak apa dia buat kolam majma'in. Okey? Kecuali orang orang yang dapat daging tu kita bahagian kita hak kita daging tu kita masak nak bagi orang makan tak apa, hak kita kita bawa balik pada rumah kita masak panggil adik-beradik makan tak apa. Yang masalah Ustaz kata daging tu tak boleh bagi dalam bentuk masak, dia kena mentah bagi pada fakir miskin. Clear? Beza dengan daging kekak tak boleh bagi mentah, dia kena masak. Sebab ada jangan pedas-pedas sangat. Dan daging kekah pula peraturan dia kita kena ikut daripada sembelih sampai cara makan. Itu sunnahnya. Sembelih dia. Lepas tu kalau nak potong dia berbeza dengan potong korban. Potong macam mana pun tak apa. Nak patah tulang dia pun tak ada kesan apa-apa pun. Tapi kalau kekah dia ada kesan kepada budak ni. Takut sakit, takut apa-apa kan jadi. Nampak tak? Maka tulang dia antara tulang dengan tulang dia ada orang yang pandai dia pisah. Maksud dia nak pisah nak potong daging tu bukan cara macam potong korban. Kita kena tahu. Lagi satu kita nak bagi makan dekat orang yang agak-agak dia tak reti selek-belok agama ni, jangan bagi dekat dia dengan tulang-tulang sekali. Takut dia patah, dia buat lebih kurang semua tu ada kesan pada budak tu. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad dia agak syarah sikit dia syarah sikit kadang kesan budak-budak ni kadang sakit atau kesan daripada kekah yang tak cantik, yang tak elok. Kadang dia buat kekah anak dia nampak lagi duk kekah lagi jahat Ustaz. Habis buat macam mana? Nampak dah kan? Lagi duk kekah lagi nampak lagi duk teruk ni apa cerita ni nampak tak? Okey. Oleh sebab tu cara makan dia. Lagi satu masalah daging korban. Ustaz ringkas kan? Ustaz tengok time. Daging korban ni boleh tak boleh kita nak bagi pada orang kafir. Memang kita tengok keadaan lah. Tempat kita kalau orang tu yang kurang mengaji agama, kita takut timbul fitnah. Kita kata kat dia daging korban ambil bagi orang Islam sudah. Pasal masyarakat kita ni sensitif ni banyak. Seperti kalau kita kata bagi daging korban boleh bagi kepada apa bangsa boleh, kapiak boleh, dia nanti kata ni ustaz Pakatan Rakyat. Nampak tak? Oleh sebab tu masalah kita ustaz sendiri dulu ustaz balik ustaz kata bagi pada orang Islam. Pasal ustaz tak tahu macam mana keadaan orang yang mengaji. Tapi kita dah mengaji dah kemas, dah terdedah dengan kitab, dah banyak dengar penerangan. Maka ustaz-ustaz hari ni pun dah berani dengan arti kata daging korban boleh bagi kepada fakir miskin yang kafir. Boleh bagi kepada fakir miskin. Pasal korban dalam hadis kata beri kepada Allah, Allah kata beri kepada hamba aku, umum sangat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat korban. Jiran Nabi Yahudi, Nabi ambil daging korban yang mentah, Nabi bagi pada orang Yahudi. Maka situ cukup dalil untuk kita. Nabi lebih reti korban daripada kita. Cuma kalau kita rasa tak seronok Ustaz, ada benda kita rasa tak seronok, jangan bagi. Tak apa. Saya rasa berpegang Islam saya cukup lah. Cukup, tak apa. Itu hak dia. Pasal kita dah memang dah selama ni dengan orang Islam, tak apa, tak salah. Tapi kalau jiran kita, ya Allah, orang Yahudi, hak jiran, kena bagi. Salah satu ketentuan kita nak masuk syurga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau hang betul-betul beriman dengan Allah pada hari akhirat, ada satu pertemuan di hari akhirat, mau tak mau kita kena jaga jiran kita.
Jaga jiran. Jiran penentu untuk kita masuk syurga. Jiran kita kapiak. Kita kapiak, kita kata, ini daging korban I masuk. Tak apa, tak salah. Cuma kita tak seronok lah Ustaz. Saya kalau memang saya tak payah. Dia rasa satu macam, tak payah. Okey, dia kembali balik pada asal dia. Bukan senang, bukan semua orang boleh terima hakikat yang sebenar. Okey. Habis bab tu. Apa lagi ya? Ada soalan sementara tu? Ada soalan? Saya kata buka soalan. Jarang Ustaz buka soalan kan? Ada soalan yang kalau kekah ni pula ulama kata, kalau kita ada anak yang kecil, kekah untuk dia. Tak apa. Nak berulang kali pun tak apa kekah. Kalau anak kita tak elok, kita boleh kekahkan dia. Tapi kalau kita buat korban untuk dia, ulama-ulama tasawuf timbul sikit saja ulama tasawuf. Pasal di Malaysia ni kita kaya dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni kita kaya sangat-sangat bagus. Ulama-ulama tasawuf kata kalau tak dikan anak tu buat, tak dengar cakap, balok semayang, nak semayang subuh kena kiamat dulu, nampak dah kan, baru semayang. Jenis kita dapat anak macam tu, dah kekahkan dia. Last sekali ulama kata boleh kita korbankan anak yang belum baligh, boleh. Tapi pahala kembali kepada mak dia. Pahala kembali pada mak dia. Dia buat korban untuk anak dia, Di situ pasal dalam salah satu istilah korban mengatakan kita menyerah diri pada Allah. Kita minta Allah lindung kita, Allah jauh kita, jauh daripada malapetaka musibah. Maka kita buat kekah untuk anak kita, kita minta Allah lindung, Allah jaga anak kita daripada benda yang tak senonoh. Dibenarkan dalam syarak. Tapi ulama kata bila dia dah baligh, kena bagi tahu dekat dia. Ni kias, ulama ambil kias dalam bab haji. Ulama kata kalau dah baligh kena bagi tahu kat dia, mak pernah buat korban untuk hang. Lah ni hang kena buat untuk diri hang kalau hang mampu. Pasal bab haji, kalau kita bawa anak kita pergi haji sama-sama dengan kita umur 10 tahun. Dia belum balik lagi, kita bawa dia pergi haji. Maka haji dia tu dapat kat mak dia. Tapi esok ni bila dia dah baligh, wajib bagi dia haji, dia kena pergi. Pasal dia dah tengok Mekah masa dia belum baligh. Maka wajib bagi dia lepas dia dah baligh, dia kena pergi. Berbeza dengan budak yang tak pernah pergi, bagi dia adalah bukan wajib, bila mampu dia kena pergi. Budak yang dah pergi memang kena pergi. Tak faham pun tak apa. Taklah. Okey, ada soalan? Soalan berkenaan dengan korban dan korban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yes. Maksud dia tak potong-potong macam ni. Orang yang dengar. Masuk korban yang paling baik sekali bukan hari ni. Boleh kat masuk hari ni pun nak bagi nama tak salah. Okey. Tapi yang afdalnya bila mai satu Zulhijjah dah start dah untuk dia pantang larang. Tak faham? Dah satu Zulhijjah ni bila dia ada niat daripada Zulkaidah lagi, aku nak masuk korban. Bila dia masuk korban, mai satu Zulhijjah, pantang larang dekat dia tak boleh gunting ni. Tak boleh gunting rambut tak biak macam tu. Lepas tu ni tak boleh gunting. Misai boleh gunting. Misai boleh. Tak boleh, tak boleh. Makan, masuk ke dalam. Makan. Nampak dah kan? Misai boleh, ya Allah, misai ni boleh. Dan benda-benda yang ada kat batang tubuh kita, ketiak ke apa ke, yang duduk tumbuh, tak kena biak sampai boleh. Kesemua ni boleh. Kesemua ni mengganggu. Yang tak boleh kuku, yang ada pada asal, pada ulama kata yang berbahas tempat macam ni. Dan lebih penting saya bukan setakat orang yang masuk korban ni daripada awal pantang larang dia batang tubuh dia tak boleh seronok terlalu pergi shopping center tergedik-gedik, tak boleh. Dia ada tunggu pantang larang dia. Kita dah anggap kuku. Bukan setakat kuku.
Banyak lagi, dan diperbanyakkan ibadat bagi orang yang masuk korban. Daripada 1, 2, 3 sampai ke 10. Tu yang Nabi kata al-ashr wal fajr wal layalil ashr. 10. Itu dia khas. Ibnu Katsir kata ditujukan bagi orang yang korban. Bagi korban. Tapi kalau orang tu masuk korban sampai 5 Zulhijjah baru dia niat nak masuk, dia dah rugi 5 lagi. Faham tak ni? Dia daripada awal, daripada 10 tu. Pasal tu kita nak masuk korban daripada awal. Jangan kita dengar semangat masuk, tapi daripada tak masuk langsung biar dia masuk. Nampak tak? Hadis tu memang ada. Hadis tu memang ada. Tapi kalau sekiranya panjang sangat dia nak potong, boleh, tak jadi haram. Tak jadi haram. Tak jadi haram. Pasal satu lagi masalah bab ni pula. Okey. Sahabat Nabi, dia terlalu seronok mula-mula haji dengan Nabi. Allah bagi dekat Rasulullah. Nabi buat haji, tiba-tiba jatuh haji Arafah pada hari Jumaat. Yang kita kata haji akbar ni haji Rasulullah. Rasulullah buat haji yang pertama jatuh Arafah tu pada hari Jumaat. Haji akbar. Pahala subhanallah. Bila itu walaupun semua haji sama, tapi haji akbar ada kelebihan, jatuh pada Sayyidul Ayyam. Maka bila sahabat Nabi sampai di Mekah, terlalu seronok dapat buat haji, seronok sangat sampai depa pi cukok pi gunting rambut depa. Ya. Sa'i depa gunting. Kalau nak gunting rambut dia, bila nak gunting rambut dia, dia kena pastikan binatang tu kena korban dulu. Apa nak maksud? Apa pergi haji ke? Dia kena korban dulu, barulah kita gunting. Tak faham, panggut sudah, okey? Oleh kerana terlalu seronok sangat-sangat. Ya Rasulullah, aku tak tahu dia binatang tu boleh sembelih lagi. Nabi kata, fala haraj, tak apa. Binatang boleh sembelih, tiba-tiba kita dah gunting dan semua ni. Sepatutnya orang yang masuk korban, dia kena tahu kata binatang, kalau dia tahu betul-betul daging korban dia, binatang korban dia pada hari raya kedua, maka selepas korban tu selesai pantang larang dia. Tak faham. Binatang yang dikorban tu, katalah pada hari raya kedua, lepas ansab kedua, dia yakin kedua, lepas ansab kedua barulah dia boleh gunting, di semua pantang larang dia dah habis. Itu maksud dia. Kalau tapi kita sebelum binatang tu dikorban, kita dah buang ni semua dah sah. Tapi afdalnya sepah pada tu. Nabi kata kat sahabat, fala haraj, tak apa. Dia tak buat macam tu, action. Dia pergi kat Nabi, dia mengadu, dia kata, ya Rasulullah, binatang aku boleh sembelih lagi, sepatutnya aku gunting lepas pada tu. Ni bab haji lah. Nampak tak? Begitu juga dengan keadaan kita. Ada soalan? Ya. Lembu bahagian untuk kita dua bahagian tadi. Kalau anak kita kecil lagi, boleh balik, elok kita menuju kepada yang tepat. Tapi dua bahagian itu tetap masuk dalam korban. Dia tak termasuk dalam kekah. Tak masuk dalam kekah. Pasal hadis bunyi macam tu. Dan tak ada ulama yang beranikan diri mengatakan itu kekah. Tak ada ulama memberanikan diri. Tapi ulama kita cuba buat macam ni, nak mendekatkan orang banyak berkorban. Dan satu lagi, kalau kita nak buat korban, kalau kita nak buat korban, katalah kita tengok tiap tahun kita buat korban untuk diri kita. Tahun ni nak buat korban untuk adik saya ustaz, kesian kat dia. Dia tak pernah korban. Kalau kita nak buat korban untuk adik kita tahun ni, kita dulu kena buat, baru kita buat untuk dia. Dua. Kita tak boleh buat untuk orang dan kita tak buat. No. No, bagi ustaz. Nampak tak? Kalau kita nak buat untuk dia, kita nak buat untuk anak. Saya nak buat untuk anak saya ustaz. Hang kena masuk dulu baru ni. Masalah korban. Dia masuk dulu baru dia buat untuk anak dia. Atau dia buat untuk kawan-kawan dia. Dia teringin tengok kawan-kawan dia tu. Kawan dia ada masalah, seorang sahabat, dia runsing, dia ada masalah dia khusut. Ada kadang-kadang kita ni ada masalah, buatlah korban. Korban ni banyak. Nabi kata apa? Binatang yang sembelih darah dia,
Darah tu sebelum jatuh ke bumi dah syafaat untuk kita. Darah tu sebelum jatuh ke bumi dah syafaat. Darah tu keluar dah syafaat untuk kita dah. Nabi kita bulu dia yang tu semua tu ya Allah binatang tu. Pasal tu sebaik-baik binatang kurban ialah kambing. Automatik jadi kenderaan kita. Binatang yang lain masuk bahagian, macam ulama Syafi'i kata, kena tunggu 7 bahagian baru jadi seekor. Kalau kita masuk 2 bahagian saja, esok dia lepas mati, lembu tu kata, anak naik ke atas aku macam mana, aku 7 bahagian. Kena nampak tak? Ya Allah. Oleh sebab tu ulama afdal bagi kita buat seekor binatang kenderaan kita, terutamanya untuk keluarga. Untuk keluarga kita buat. Oleh sebab tu ya Allah, Nabi SAW hadis berkenaan dengan nama korban ni, kalau hampa tengok meleleh ayat mata hampa. Pasal kita tahu diri kita ni bukan golongan orang yang kerap sangat bangun malam, termasuk aku. Nampak tak? Kita tahu kita ni jenis orang lemah. Kita ni bukan orang yang jenis ahlu Quran, bukan kita ni kuat sangat. Kita ni bukan jenis macam tu. Oleh kerana kita tahu diri kita lemah, kita ambil amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan dekat kita, macam 10 hari yang terawal ni, 10 hari Zulhijjah, korban, pahala dia berlipat kali banyak. Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata esok ni kita dibangunkan balik, kita pandang kanan kita, pandang kiri kita, tak ada kita pandang kanan kiri kita, tak ada langsung binatang yang nak bawa amalan semayang kita, pahala semayang, amalan kita buat zakat, sedekah, yang tu yang ni akan diusung oleh kenderaan ni nak menuju kepada Allah Ta'ala. Kali-kali tak ada, tapi rajin beribadat. Maka Nabi kata orang yang rugi dalam beribadat dia tidak ada pengorbanan. Pasal tu Nabi panggil, Nabi kata wallahi, bila kita berada di padang Arafah, Nabi kata Abu Ibtila. Nabi sebut Abu Ibtila. Orang yang layak berada di padang Arafah ni adalah orang yang dikenali sebagai Abu Ibtila. Abu Ibtila siapa dia? Nabi Allah Ibrahim. Orang nak sampai di Mekah ni yang berada di padang Arafah, Nabi kata 2. Yang pertamanya dia sabar dengan ujian. Ujian main ibtila ni ujian. Ujian main sikit pun dia tak merongok, dia kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ibrahim, mulut Ibrahim Allah karang Quran. Orang macam ni lah yang layak mai kat aku. Bergantung hidup semua ujian. Dia tahu semua ni adalah ujian Allah untuk aku. Aku layak menghadap dengan dia. Kedua Allah bagi kat dia pengorbanan. Dia sanggup apa pun korban untuk Allah Ta'ala. Maka kita tak boleh korban sikit daripada harta kita bagi pada Allah Ta'ala. Ya. Allah, pasal tu orang yang dapat haji ni, ulama kata ringkas 2 falsafah. Apa nama? Sabar, yang keduanya ada pengorbanan. Bagi dia hajjal maqbul, wa sa'yan mashkur, wa zamban maghfur. Arafah, tempat yang mana Jibril mai, Jibril ajak dengan sifat ujian dia, dengan sifat sifat pengorbanan dia. Jibril ajak dekat Ibrahim alaihissalam. Bila ajak dekat dia manasik berkenaan dengan bab haji semua ajak dekat Ibrahim. Lepas ajak, Jibril tanya, faham tak? Araftu. Ibnu Katsir kata, araftu. Dia sebut aku tahu. Daripada situlah Allah namakan padang Arafah dengan sebutan Nabi Allah Ibrahim. Dia tak ada kena mengena dengan orang Melayu kata apa? Adam dan Hawa depa kena halau dia ni, lepas tu depa bertemu di Arafah. Pasal tu nama Arafah kepala otak hang. Tak ada kaitan. Kita ni benda-benda yang merepek-merepek cerita ni kita suka perpanjangkan. Macam Adam makan lekat tang sini, Hawa lekat tang mana tak tahu 2 biji. Nampak dengan benda-benda macam ni semua ya Allah yang tak ada nas, yang tak ada, dia merapu banyak. Kita kena betul balik. Arafah tu sendiri kalau nak cakap falsafah dia banyak. Allah kata orang yang mai kat aku yang sedang diri dia miskin di dunia ni, bila dia menghadap dengan aku dalam keadaan 2 kain saja. 2 kain tu ibarat Rasulullah hidup dia dengan 2 kain je. Hang mai dekat aku, hang miskin. Hang kaya macam mana pun, hang tak boleh letak, aku haramkan letak mahkota di atas kepala hang. Apa pun jangan letak.
Allahu Akbar kabira. Mudah-mudahan Allah bagi pada sahabat-sahabat kita yang duduk di yang keluar daripada padang Arafah, dia dapat pasal Nabi kata bila sampai di Arafah, al-Arafah al-Hajj. Al-Hajjul Arafah. Penentu kemuncak yang paling besar adalah Arafah. Sebutan zikir yang paling ringkas Nabi sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan semua jemaah kita dapat hajjal maqbul wa sa'yan mashkur wa zamban maghfur. Insya-Allah ustaz akan bertolak lepas zuhur nanti. Kalau hangpa yang ada kelapangan nak join ustaz, jomlah. Kita nak buka puasa petang ni. Petang ni ustaz kena berlakon macam puasa lah. Kan? Saat ni orang kampung kata apa pula ke ustaz? Pasal majlis buka puasa dengan Ustaz Nur Azli Musa, dengan ramai lagi ustaz, kami akan buat majlis buka puasa bagi pada fakir miskin, yang buka puasa fakir miskin, budak tahfiz, ibu tunggal, anak-anak yatim. Kita akan buat di Terung. Kita akan buat di Terung secara besar-besaran. Jadi siapa yang nak pergi ni semua, orang kampung sediakan homestay. Kita boleh pergi lepas majlis buka puasa. Ustaz akan buat pergi makanan-makanan semua orang buat pergi. Jangan bimbang kita. Tapi kalau kita ada baju apa nama? Baju lama-lama yang elok-elok nak buat pergi, kereta kita kosong buat pergi lah. Apa yang teringin nak buat pergi ada di sana, ada orang akan ambil. Tapi kalau tak buat pergi, apa pun tak buat pergi, anak kita, keluarga kita pergi sana, kita buka puasa pukul 6 kita kena ada kat sana. Jadi ustaz akan tolak lepas zuhur kedua, ustaz tolak. Pukul 6 kita kena ada kat sana, bukan Terung, kita keluar di Cakap Jering. Cakap Jering. Mainlah ramai-ramai kalau ni bagi tahu ustaz yang nak pergi, bagi tahu. Semua malam ni semua tempat semua disediakan. Kita sampai buka puasa, sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib mungkin ada takbir kan? Takbir raya. Takbir raya, lepas tu ada tazkirah mungkin Ustaz Nur Azli Musa, Ustaz yang lain, sampai ke Isya. Lepas main Isya akan dibagi tahu taklimat apa benda yang kita nak buat. Muslimat akan ditugaskan mana, ni ditugaskan mana. Besok pagi-pagi kita tak boleh naik kereta kita dah. Kita naik kereta milik unit amal yang sediakan. Kita dibawa kita pergi tempat perkampungan tu pecah-pecah lah. Tapi kita jumpa sekali. Cuma tugas tu. Macam budak-budak yang kecil-kecil yang kita bawa anak-anak ni, kalau mereka tak mau, di situ tempat tu ada air terjun. Unit amal akan bawa budak-budak mandi kat situ. Makan disediakan, semua disediakan. Jangan bimbang. Semua kita sediakan. Nampak tak kita sama-sama dengan anak yatim. Lepas upacara sampai ke asar, di penak sembelih, korban akan dibahagi daging. Lepas tu daging-daging yang daripada potong kecil-kecil untuk masukkan dalam freezer. Yang tu kita bagi kemudian kepada anak-anak yatim. Kita bagi pada sekolah-sekolah agama. Sebahagian daripada tu kita target bagi sekolah tahfiz, sekolah anak yatim, kita pergi hantar supaya mereka boleh makan 2-3 bulan. Kalau hampa pun daging banyak sangat-sangat, pergi hantar ke umur ustaz. Kita boleh bagi pada Ustaz Uda Kasim. Okey, kenal kan? Kita bagi kat dia sikit. Budak-budak tahfiz, kadang-kadang daging korban ni bagi kat mereka, kami boleh save berbulan-bulan, boleh save. Pasal kita makan daging korban tu dah jimat dah. Macam ustaz sendiri, orang hantar ustaz simpan. Boleh anak-anak murid ustaz boleh makan. Mereka layak dah, itu bahagian mereka. Orang yang boleh kita bagi, fakir miskin, anak yatim, semua kita boleh bagi. Kan? Ada orang yang layak. Jadi siapa nak pergi boleh kat sana, kita alu-alukan. Tidur di sana, homestay sedia, semua sedia. Kalau rasa rumah tak selesa lagi, kontak cepat-cepat dengan ustaz. Kita nak kena cari hotel pula. Ada yang pergi, ustaz, macam dulu kita pergi, kita tengok satu rumah yang kita pergi, rumah makcik tu, kita masuk nampak macam apa hitam-hitam tu. Dia kata ulang. Semua tak jadi masuk. Dia kata makcik tu kata, ustaz, ulang ni dah beranak pinak dah. Tak kacau dia, pergi duduk dalam situ. Dia tak kacau apa. Yang kita tu. Ya Allah, apa tanya dekat Ustaz Nur Azli Musa, sedih tu rumah mereka. Bawah tu dengan ayat, dengan becak, dengan lecak. Kalau orang yang duduk Terung ni, kosong pendalaman, tanya dia. Teruk sangat-sangat. Alhamdulillah, Mission Niaga. Tahu tak Mission Niaga? Dekat Subang Perit, Ustaz join dengan mereka, Persatuan Islam mereka. Berapa bulan sekali, mereka buat rumah, mereka baiki balik. Bentuk rumah. Rumah mereka ni teruk, ya Allah, dengan pelepah. Teruk sangat. Kita tengok pun kita tahu, ya Allah, wujudkah bumi Malaysia macam tu? Kita pergi tengok, subhanallahal azim.
Ada lagi rupanya, ya Allah, nampak tak? Akhirnya mesin jaga tu dia ada dana, ada depa pergi, depa ada berapa bulan depa cat, depa buat sendiri. Depa buat tolong ini tolong buat, alhamdulillah dapat satu rumah. Kita pergi kat sana, kita akan tengok rumah-rumah yang kita fakir miskin yang kita bantu. Jadi hari ini biasalah setiap kali Ustaz main, Ustaz kutip lah duit kat hampa. Lagipun puasa bersedekah bagus. Nak bagi puasa tu jadi bagus dia. Duit ni semua bukan apa, duit ni semua kita nak bagi pada Ustaz besok, hari ni dengan besok hari ni, duit tu semua kita nak ambil macam nak beli beras, beli gula. Ramai-ramai makan. Jadi kita nak bagi makan buka puasa. Lepas tu besok kalau ada rezeki yang bertengok, kita bagi seorang satu beg. Kecil je. Pasal kali ni berapa ratus orang nak mai. Kan, jadi kita bagi kecil. Jangan terkejut, kita bagi beras tu kecil macam 5 kilo. Seorang 5 kilo, itu je kita mampu. Kalau ada rezeki lebih. Tapi yang disediakan mungkin beg-beg kecil saja. Beg-beg kecil je. Kita bergantung kepada orang yang pergi kat sana, tengok kat sana. Jadi sekat situ dulu. Yang baik semua mai daripada Allah, salah dan silap daripada maksud sendiri. Maka jagalah hari-hari, terutamanya hari Arafah yang berpuasa. Dan kalau boleh berhimpun keluarga, bertakbir, dan jaga termasuk hari tasyrik. Hari tasyrik tak boleh puasa. Ada orang kata, Ustaz, kalau saya nak puasa hari tasyrik boleh. Hari tasyrik adalah hari haram. Yang sahabat kita tanya, hari tasyrik boleh puasa tak Ustaz? Dia tak boleh. Hari tasyrik hari haram. Tasyrik maksudnya 11, 12, 13. Tak boleh puasa. Tak boleh puasa, okey? Jadi kita sudahi dengan tasbih kifar. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nastaghfiruka bika an tardha lana wa sabbit fina ala al-iman Allahumma ja'alna ya Allah li ikhwanina alladhina safaru ila Makkah al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah hajjal maqbul wa sa'yan mashkur wa zaman maghfur. Ya Allah Tuhan kami, Kau ampunkan dosa kami, Kau bukalah pintu hati kami dengan agama-Mu ya Allah. Ampun dosa ya Allah, mak dengan bapa kami ya Allah. Kau jadikanlah semua amal ibadat kami mendekatkan diri denganmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ighfir lana istajib do'ana ya Allah. Allahumma ja'alni ala quwwatan ala mujahidin fi kulli makan. Allahumma sabbit ya Allah mujahidin fi kulli makan. Sabbit lahum ya Allah ala al-iman. Sabbit lahum ya Allah ala al-iman. Wa sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallah minna minkum taqabbal karim. Jangan lupa sejadah boleh letakkan macam biasa. Letak sejadah, bubuh duit.